jijak orang ko, wak nyanyi ko orang ko, zalim ko orang ko, khianat orang ko. Ingat molek. Karena satu ketika di akhirat esok, mu akan dapat balasan. Terai dah. Tuhan royak dah. Tuhan royak dah. Dalam Quran kata, balasan tu ada di akhirat esok. Mengikut membuat di hari ni. Membuat gapo cik? Lepas tu buat hari ni banyak lah. Ingat molek. Orang yang buat zalim, orang ni jaga. Ingat molek lah. Kalau boleh minta maaf lah kepada dia. Belum nak meninggal, belum nak mati. Kalau masa bayar pun bayar lah nak ayat tu. Tu. Dia sampai sana kau duk gelepar lah, menggelepar, sakit. Tu al-hadis, apa panggil? Hadis Rasulullah lah pula. Orang yang menerangkan yang mana tidak ada kesempurnaannya agama di dalam Al-Quran. Hadis Nabi. Sebab tu dua-dua ni apa panggil perlembagaan orang Islam. Cukup bagi orang Islam. Sebab tu agama Islam ni agama comel, agama cantik. Agama sempurna no ayat kata. Yang jadi tak sempurna tu ialah penganut dia. Orang yang pegang agama Islam tu dia tak guna habis. Sebab tu dia jadi tak sempurnanya, tak comelnya. Sebab tu ada jinayah, sebab tu adanya macam-macam zalim, bunuh-membunuh. Sebenarnya mengikut agama tak ada. Tak boleh. Tak boleh nak ayat kata. Tak ada. Agama Islam ni bukan agama yang bahasa jahat, tak ada. Bukan mendorongkan umat dan juga hamba dia tu membuat jahat, tak ada. Tak ada. Kata dia nak buat dulu ke, tak ada. Mereka dia mau buat dia apa? Dia mempertahankan dia. Kata ni nak diserai orang saja, tak. Ini Islam nak ayat kata. Kerana Islam ni dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tengok Nabi kita. Nak ayat duduk di Mekah 13 tahun. 13 tahun. Ada Nabi kita duduk bergocoh dengan orang. Ada Nabi duduk dakwah orang, duduk sepak orang, duduk kata huduh orang. Tak ada. Demo dia kata ke dia. Demo dia serai dia. Demo buat macam-macam Nabi kita. Siapa pecah kepala, siapa suming gigi. Siapa pecah kaki, berdarah kaki. Semua tu orang serai belakang. Dia tak ada. Bila marhalah dia pergi duduk hijrah ke Madinah juga. Dimakia juga. Dimakia lah. Tentera-tentera yang dibawa, yang disusun, yang dipimpin oleh Abu Jahal. Bagaimana perang Badar, perang tu, perang ni, semua saat ni tu orang cari dia belakang. Paksa dia kena perang. Kalau dia mau cari. Kerana nak jaga diri dan nak jaga Islam. Nak jaga agama ketika tu. Tu. Kata dia nak pergi ngaruk orang, tak ada. Hari ni pun dia makiat lah. Kalau jadi tak comel tu kerana orang tak comelkan agama Islam. Sebenarnya agama Allahu Akbar. Kita tengok di hari ni, hari-hari akhir kita ni, hari ni banyak orang dah celak mata kata Islam ni agama comel. Cuba tengok Mak Saleh banyak mana hari ni berderu-deru masuk Islam. Mak Saleh sendiri hari ni nak ayat kata orang yang tak pernah rasa Islam, tapi bila dia tahu keyakinan Islam, tahu kebaikan Islam, tahu kemurnian Islam saat itu, Allahu Akbar. Siapa menangis-nangis, cuba kita tengok. Menangis-nangis nak ayat tu. Orang nak pada Islamnya, Allahu Akbar. Kerana dia mau duk cari lama dah kebenaran agama nak ayat. Agama ni. Tapi kerana orang duk bubuh kata orang Islam ni jahat gitu gini. Tak lain tak bukan, iaitu ialah Yahudi. Yahudi ni bila-bila dari masa Rasulullah lagi dah, dia seteru utama sekali nak ayat tu. Dia ada bercemar di hari ni ya. Dia ada bercemar lah. Begitu juga orang peru-peru dia. Orang yang tak erti Islam ni dia bercemar. Pisah nak bercemar. Duk berdeki takut Islam ni serata tepat. Hari ni orang dah celak belakang dah. Dah celak belakang, orang tengok belakang dah. Tengok dalam YouTube. Cuba tengok darah-darah hak dunia masuk Islam. Banyak sekali hari ni. Apa ni Ratu Cantik. Nangam Cakawan noyak tu masuk. Darah-darah noyak tu masuk banyak mana. Bita pilih. Pelakon-pelakon noyak tu banyak mana hak masuk Islam di hari ni. Kita nyata, dia boleh tengok sendiri noyak tu. Bukan demo lebih comel pada kita hak asal lagi. Sebab tu hari ni kita kena cari. Ni Allah Ta'ala duk cerita Al-Quran.
kita reti bahasanya baca Quran ni penting sekali. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka yang selalu membaca Al-Quran, kitab Allah. Jadi kita tengok satu hadis yang amo teringat. Yang mana Nabi dia satu kali dia ucap kepada para sahabat dia. Nabi kata kena. Nabi kata innal quluba latasda'u. Nabi kata sesungguhnya hati manusia ni berkarak. Kama yasda'ul hadid. Sebagaimana besi berkarak. Nabi upamakan dalam hadis dia tu, dia upamakan hati manusia ni berkarak seperti mana besi berkarak. Iza asaba bil ma, apabila kena dengan air. Jadi bila sentuh air, bila tepuh dengan air, dengan sentuh dengan air, maka besi itu selalu tabiat dia dah panggil berkarak. Begitu juga hati kita ni, Nabi kata berkarak. Karak ni tak ada lain tak bukan dah. Mungkin muka lain, mungkin ada perkarak ke apa dah. Dosa kita. Dosa kita yang menjadi hati kita ni berkarak. Kerana dalam ayat Quran tu ada ayat ni. Kalla bal rana ala qulubihim. Itu ada ayat dah. Kalla bal rana ala qulubihim. Tu ada ayat tu. Tu. Sesungguhnya sebenarnya Tuhan kata rana ala qulubihim, iaitu karak-karak yang selimut hati-hati mereka itu. Jadi hati orang ni bila dia berkarak, dia selimut, dia berkarak saat ni tu. Sebab apa? Ron makna karak-karak. Karak tu dah dosa yang kita duk laku hari ni sebagai dia menjadi karak bagi hati kita. Duk jadi selimut. Orang royak agama pun tak nampak. Dia sebar, tak cerah. Hati dia tak cerah. Oh, kalau kau agama tak cerah lah. Kalau bukan agama cerah. Ni nak ayat kata. Sebab apa? Sebab dosa kita. Bila Nabi ucap hadis saat ni, di antara sahabat yang ada ketika tunya, dia tanya, dia akak tanya, ya Rasulullah. Dia Rasulullah. Dia kata, wa ma jila'uha ya Rasulullah. Apakah hubak yang nak menghilangkan karak tu ya Rasulullah? Sahabat bila dengar lagu tu, dia tanya Nabi. Kalau kita ada pun kita tanya. Nak cari hubak ke apa nak hilang karak tu? Kerana karak ni kita kena ada hubak dia. Nak hilang karak ni. Nabi pun ucap dalam hadis dia. Nabi kata, yang pertama Nabi kata, Iqra'ul Quran. Ataupun Nabi kata apa? Banyaklah baca Al-Quran. Banyaklah baca Al-Quran. Nabi suruh banyak baca Quran. Bila kita baca Quran, karak di hati kita tu dia lokoh. Sebab tu baca Quran ni besar sekali. Sebab tu di ayat ni, di antaranya perniagaan kita hidup dunia ni, kita banyak baca Quran. Kerana baca Quran ni, perniagaan kita ni tak jumpa dengan bing gerak. Labur semata. Tak ada dah. Itu hak Nabi dia royak sendiri berkenaan dengan nak cucikan hati kita ni dengan membaca Al-Quran. Kena baca Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton yang dihormati sekalian. Jadi baca Quran ni sangat penting sekali. Sebab tu kita baca Quran itu bagi banyak mana? Satu huruf. Sebagaimana hadis Nabi dia royak satu huruf. 10 ganjaran satu huruf. Bukan satu kelimah dak. Nabi kata bukanlah alif lam mim tu dak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf kat situ. Tuhan kira huruf. Bukan kira kelimah dak. Ni nak ayat kata Al-Quran. Bila kita baca Quran, ganjaran yang Allah Taala bagi kita saat itu, dialah menyucikan hati kita. Yang kedua Nabi kata apa? Zikrul maut. Nabi kata ialah kena banyakkan mengingati mati. Mengingati mati. Jadi mengingati mati ni satu perkara yang menghilangkan karak kita juga. Sebab tu orang hak joli-joli, orang hak rasa hati-hati gelap, hati hitam ayat tu. Bila dia ingat ke mati, dia slow. Tak ada dah. Orang hak kedebek, orang hak gapo dulu hati hitam, pernah bunuh orang.
Pernah kerak tekuk orang, pernah gapo orang, bila ingat ke mati, dia kata dia nak mati juga. Kerana balasan Allah Ta'ala di akhirat ni, duk tunggu dah. Bila ingat butir mati suti ni, nah, bila kita ingat ke mati ni, sudah. Habis jadi penawar besar kita ingat ke mati. Sebab tu Nabi ceritanya, nak menghilangkan karak seseorang manusia ni, dua perkara saat ni. Dua biji hubak, dua butir hubak. Yang pertama, kena banyakkan baca Al-Quran. Yang kedua, kena banyak ingat ke mati. Kena ingat ke mati. Jadi, baca Quran ni besar. Ingat ke mati pun besar. Sebab tu kita ni disunatkan ziarah kubur. Sunat di ziarah ke kubur. Ada setengah orang tak boleh ziarah kubur. Kalau ziarah lelek dah tu. Jadi, dia kata kok mana tak tahu. Paling kok mana tak tahu lah. Masuk hatu mana tak tahu. Tak ada pergi kubur dah lah ni. Tak ada pergi kubur dah. Tak boleh bid'ah, haram. Ada juga orang macam tu pun royak tu. Tak ada arah dah. Kerana Nabi royak dah. Inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang mung di ziarah kubur. Ala fazuru. Nabi kata ziarah. Gena tu. Kerana ziarah kubur ni Nabi kata zikrul maut. Ingat ke mati. Patut ke ziarah kubur tu? Orang kita ni tak. Ada setengah orang tak boleh ziarah kubur. Yang jadi pelik tengok. Dia temu hadis mana tak tahulah. Boleh ada hadis duk puja kubur kira-kira tak tahulah. Hak puja kubur tu suku. Apa dia pun kata tak boleh berlaku puja kubur orang mati. Ni kita pergi ziarah. Baca kuluhu, baca apa. Pergi minta doa. Minta doa. Duk kubur minta doa. Ni nak ayat kata. Allahu Rabbi ya. Ni Nabi kata pergi ziarah kubur. Ziarah kubur tu mengingati mati. Tu. Ni yang pertama. Yang kedua tu kata apa nama? Wa aqamus solah. Ni panggil perniagaan kita yang tak rugi berlaku ni. Wa aqamus solah, iaitu semaya. Jangan tinggal semaya. Semaya ni utama sekali bagi orang Islam, bagi umat Muslim. Ni bagi umat Nabi Muhammad ni. Tak kira lah umat mana-mana pun noyak atas semaya ni panggil utama dalam syariat, dalam perbuatan hidup amalan kita tiap hari. Kita orang Islam di umat Muhammad ni kita tahu belakang dah. Semaya ni tiap agama. Tak ada dah. Sebab itulah orang tak jaga semaya ni habis tak ada dah. Habis kira-kira. Ada setengah orang banyak juga. Semaya waktu tak ada semaya tapi jemaah mari. Ya pelik tengok, pelik. Semaya waktu tak ada semaya, tak ada padang tu. Subuh mana, zuhur mana, asar mana, maghrib mana, isya, tak ada. Tapi hari Jumaat dia cokoh Jumaat. Semaya Jumaat ada juga. Pelik-pelik lah di akhir zaman ya. Ada setengah orang ada semaya dak tapi boleh puasa. Ada juga. Ada juga tak ada semaya tapi puasa sama kali. Tak tahulah. Ni nak ayat tidak sempurnanya iman seseorang nak ayat tu. Tak ada. Tak mencukupi, tak meliputi rukun-rukun yang Allah Ta'ala wajib ke atas kita semua nak ayat tu. Tu. Jadi semaya ni satu perkara besar. Sebab tu Tuhan kedai dalam kubur dah. Tuhan duk sedia dalam kubur dah buku semaya ni, iaitu Ula Al-Aqra'. Sebagaimana Nabi dia royak Ula Al-Aqra' ni, sifat dia kak, mata merah, bekeng, ayat tu. Dan bisa dia. Sehingga Nabi kata sekiranya bisa dia tu kalau dia tepik tubik kercak naik ke atas dunia ni. Bisa dia tu besar-besar. Besar-besar batenya, besar-besar batang tamar. Ada setengah orang kata besar-besar kawah. Anak ayat kata besar Ula Al-Aqra'. Bisa dia, Nabi kata bila dia keluar ke dunia ni, tepat kena bisa dia tu tak akan tumbuh pokok-pokok kayu. Tak tumbuh kau sekarang rupuk pokok kayu, pokok tak. Bisa tak bisa. Ni nak Ula Al-Aqra' nak ayat tu. Hak Nabi duk cerita kata Tuhan sediakan untuk nak azab orang tak semaya. Sebab tu adik-adik, pemuda-pemudi ingat molek lah.
Nasi kita tak boleh tinggal. Nasi tak boleh tinggal. Salah sikit kita lapar, kita sinar mata. Cari aja boleh. Tak temu nasi pun temu caya, temu mama. Makan juga walaupun Maggi, walaupun tupak dakak makan juga. Kerana lapar. Di makia kita kena buat macam itulah. Ibadat kita macam itulah. Selagi mana kita tak semaya, tak sudah kita hidup. Kita kena semaya, kena semaya. Jangan tinggal adik-adik semua. Jangan tinggal adik-adik semaya ni besar sekali dalam agama kita. Jangan tinggal. Siapa dia tinggal semaya go, Allah sesatlah. Tuhan duk Nabi duk royak dah lah dia. Hak Nabi hak Tuhan duk royak dalam Quran dia tu. Hak tu masuk dalam neraka sakar. Satu neraka yang Tuhan buat nama dia sakar. Ma salakakum fi sakar. Ma salakakum fi sakar. Hei, apa puak demo yang berderu-deru duk masuk dalam neraka sakar ni? Qalu lam naku minal musallin. Orang tu, orang ramai-ramai tu jawab pada mereka hak tanya dia ni. Qalu lam nakun minal musallin. Kata mereka itu, jawab mereka itu, lam nakun minal musallin. Kami dulu tekah duduk atas dunia dulu tak semaya. Itu dia jawabnya. Kami duduk atas dunia dulu tak semaya. Tak semaya. Mereka tanya, geno ni pakat suka masuk neraka sakak ni. Ya berderu-deru, werung-werung. Muda-mudi ni kat ramalah, werung ramah. Tu masuk. Mereka tanya, hey, geno kat demo ni pakat ya berderu-deru masuk neraka sakak ni. Dia pun jawablah, kami tak ada semaya, kau duduk atas dunia dulu. Hari ni banyak ni, hari ni. Muda-mudi kita hari ni, kau tak padu dengan semaya ni. Allahu Akbar. Boleh jerit lah, boleh teriak dan menangis lah. Boleh teriak, boleh mengisak lah. Nak ayat kata, azab Tuhan yang amat pedih sekali nak ayat kata. Banyak benda yang kita berdosa. Banyak benda yang kita lawan Allah Ta'ala. Hak tak semaya, hak tak puasa. Hak deraka dua ibu bapa, hak rajin kaya. Semua tu ada balasan berlaku. Jangan ingat kata seni kita nak menuju ke alam akhirat lagi akan datang. Jangan ingat seni sesusah-susah dalam hidup kita. Tak pernah kita jumpa lagi, tak pernah kita tengok lagi, tak pernah kita tahu lagi. Susah yang paling susah sekali dalam hidup kita, dalam ciwit kita, ialah alam akhirat lagi akan datang. Sekira kalau kita abaikan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah, kiranya kalau kita tak gaduh dengan, tak buat, tak taat kepada Allah Ta'ala, tak taat kepada Rasul, tak taat kepada agama, apa yang agama paksa kita, agama suruh kita tahu apa padu, tak berdoli, tak ambil cara, jumpalah bidi saah kita pejam mata lagi ke datang. Sekal hidup ni tak apa berlaku, boleh kecek berlaku. Amo boleh kecek, demo boleh kecek. Boleh kecek berlaku, hak kecek besar, kecek menakis, hak menebal dah berlaku. Tapi bila hari kita pejam mata, ibu-ibu, ayah-ayah sedang menutup. Hari kita hembus nafas kali terakhir kita lah. Kita dah jadi mayat kaku dah hari tu. Kerakung dah. Orang kira kita siap dah. Orang bukuh dengan kain kapal, kain putih 3 lapis saja. Lepas pada tu orang usung kita pergi kubur, pergi kambuh kita. Pergi kambuh. Di situlah kita sendiri. Kita tidak ada orang yang menemani kita. Orang yang menemani kita tak ada. Orang nak temui kita. Orang nak saing kita tak ada. Ini hari perpisahan kita terakhir nak ayat tu. Ingat molek. Hak bekai mu ingatlah bekai mu lagu mana. Hak penipu ingat mu duk menipu orang. Tu ingat molek. Hak mu duk menipu orang. Hari ni 1 2 mu tipu, okey, sikit lagi tak lari tak lepas dah mu. Ini ingat molek, siapa-siapa nak ayat kata, ingat molek. Kerana masa belum tiba lagi. Ambo belum tiba, demo belum tiba lagi. Duk sedap lagi, duk makan menambah nasi lagi, duk segar-degar lagi, tak apa dah. Tapi di saat Allah Ta'ala panggil mu, di saat itulah mu akan rasa sendirilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah sedang penutup sekalian. Kemudian yang ketiganya Tuhan kata wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka itu membelanja mimma razaqnahum, dari barang yang telah kami rezekikan kepada mereka itu, sirran wa alaniyah, sama saja dia belanja tu dengan secara susuk-susuk, sulit-sulit, dengan secara sembunyi, tak ada orang tahu.
wa alaniyatan, ataupun dia belanja ke jalan Allah dengan secara terus terang, dengan secara terang-terang, dengan secara nampak-nampak, tak ada kira. Orang ni yang Tuhan kata yarju tijaratan lan tabur. Orang ni lah orang yang mengharapkan perniagaan dia tak pernah rugi. Orang ni ialah orang yang labur di akhirat esok. Orang yang dapat kemenangan dan kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang akan jumpa dengan nikmat yang baik, balasan yang baik. Dia akan senyum, dia akan tenang, dia akan segala-gala. Allah Ta'ala tunjuk dia bermula daripada alam barzakh. Bukan di saat-saat ruh dia nak berlepas daripada badan dia tu pun dia nampak dah. Dia nampak dah, Tuhan tunjuk dah dia kebaikan juga, kebahagiaan dia. Tak sampai lagi ke syurga, baru nak masuk lubang kubur je dia tahu dah. Bukan dia duduk dalam kubur dia tahu dah. Kubur dia akan cerah menerang. Kubur dia saat itu lampang. Kubur dia saat itu luah. Luah cerah menerang. Bukan dah apa yang rasa dah nikmat-nikmat syurga situ. Panggil raudatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga dah. Ini ibu-ibu, ayah-ayah yang mana Tuhan ada cerita ni, kita kena ambil tahu, kita kena tahu sangat-sangat benda ni. Sebab tu kita mengharap kata 3 perkara ni yang membahagiakan kita. Yang pertama, kita bacalah Quran. Quran ni penawar hidup kita dah. Tuhan royak dah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Quran ni merupakan penawar. Shifaa'un linnas. Shifaa'un linnas. Shifaa'un lima fis sudur. Dia jadi penyembuh, penawar di dalam dada, di dalam hati seseorang, dalam senubari seseorang. Al-Quran ayat tu. Hudal linnas, dia penunjuk bagi manusia. Ni Quran ni banyak. Shifaa'un mau'izatun. Quran ni mau'izatun, peringatan kita, pengajaran kita, ilmu kepada kita ialah Al-Quran. Tu dah. Hidayatan, hidayah kepada penganut-penganut agama semua, penganut-penganut kita semua, penganut Islam semua. Orang yang berpegang dengan agama Islam, Al-Quran lah tunjuk jalan yang benar, yang betulnya kepada kita. Tu ibu-ibu, ayah-ayah semua di malam ni. Baik, kita tengok dalam surah yang kedua, surah Yasin, yang mana Tuhan ada royak dalam surah Yasin. Tuhan kata gini dalam surah Yasin tu, Tuhan ada royaknya berkenaan dengan ahli-ahli syurga lagi akan datang. Ahli syurga lagi akan datang, keadaan ahli syurga. Tuhan royak mula-mula ayat yang ke-54. Tuhan kata, al-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini Tuhan ada cerita keadaan kita lagi akan datang. Tuhan ada cerita hari ni kita tak mati lagi. Tak siapa lagi di ayat yang Tuhan ada royak kita yang mana Amba cerita pada malam ni. Ayat yang Amba cerita pada malam ni, hari ni kita tak siapa lagi. Tapi Tuhan dah cerita dah keadaan lagi akan datang ni. Tuhan kata al-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tuhan kata hari ni la tuzlamu nafsun syai'a, tidak boleh, tidak dizalimi oleh seseorang pun, akan seseorang pun, syai'an sikit pun tak boleh nak zalim dah. Bila kita berada di akhirat esok, tak boleh nak zalim dah. Jadi orang nak nyanyi kita nak gapo tak boleh dah. Sikit pun ayat tu. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan mu tak akan dapat balasan melainkan apa yang kamu berbuat dulu di dunia. Tu ayat tu. Kita dah sampai sana tak boleh buat gapo dah. Tak boleh buat gapo dah, kita dah sampai sana. Dah sampai sana. Dan sana saat itu Tuhan royak dah. Tak dapat balasan kecuali hak kita buat di dunia lain. Buat gapo di dunia di hari ni, maka dapat balasan. Dapat balasan. Kalau mu tak buat di dunia dulu, mu tak dapat balasan. Jadi apa yang mu dapat balasan ni, apa yang kamu buat di dunia dulu. Jadi apa kita buat di hari ni, akhirat esok akan dapat balasan.
Sebab tu orang kita di hari ni ke, kita nak buat satu benda ni, kita kena memikir lah. Kena memikir, kata ada lagi balasan di akhirat esok. Jangan ingat kata buat kau sedap lah, moga-moga orang lebih. Mu ni orang hanelai, mu ni orang kedebeh, buatlah jijak orang ko, buat nyanyi ko orang ko, zoling ko orang ko, khenak orang ko. Ingat molek. Kerana satu ketika di akhirat esok, mu akan dapat balasan. Terai-terai dah. Tuhan royak dah. Tuhan royak dah. Dalam Quran kata, balasan tu ada di akhirat esok. Mengikut membuat di hari ni. Membuat gapo cik? Lepas tu buat hari ni banyak lah. Ingat molek. Orang yang buat zoling, orang ni jaga. Ingat molek lah. Kalau boleh minta maaf lah kepada dia. Belum nak meninggal, belum nak mati. Kalau masa bayar pun bayar lah nak ayat tu. Tu. Dia sampai sana kau, duk gelepar lah. Gelepar. Sakit. Setengah ayat tu kata, fazuqul azab bima kuntum ta'malun. Fazuqul azab. Merasalah seksa pedih ni. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu berbuat dulu. Hak mu buat dulu sedap sangat, hang ni merasa hari ni, merasa. Zuk mana rasa? Kalau sayur, kalau gula, kalau masak ke, kita rasa dengan lidah kita. Allah sedap sungguh. Tu, panggil kita zuk kita rasa dengan lidah kita. Tapi rasa ni maksudnya rasa pedih, azab di akhirat lagi ke datang. Ini kata Allah SWT pada kita. Sebab tu kita kena beringat di hari ni. Banyak. Amba dah tengok ni banyak sekali di hari ni orang buat zoling ke orang. Ada hak tipu orang. Ada hak berita duit tak bayar. Tak bayar, lari, sengaja lari. Kalau nak bayar tak ada pitih tu tak apa lagi. Royak tak ada pitih lagi, kau dulu waktu nak buat geno kita nak bayar ni, tu tak apalah. Ni hak sengaja tipu orang. Boleh dia perak takut tak ada tengok tak nampak bayar pun. Kau tak boleh dulu ke. Lepas ulai memang cari juga. Tekak tu lemak macam tak ada tulai dah. Tekak dia tu pun tak ada tulai dah. Boleh duit dia ni enggak perak takut dah. Tak ada paling langsung. Kerakung kau nak ayat. Hani nak ayat banyak orang buat zalim orang. Orang kata huduh kau orang. Orang buat huduh kau orang ada juga. Wahuduh orang, Allahu Akbar. Nyanyo. Hak nyanyo sekalinya, hak jenis khenak. Hak jenis sehi. Banyak hak jenis sehi. Ingatlah, hak jenis sehi ni, Allahu Akbar. Hari ni buatlah, buat. Sehi lah. Buat nyanyo lah kau orang. Ingat molek. Hari ni mu boleh sehi, mu cari anak kerak. Mu cari minyak mati bunuh. Mu cari debu orang mapuh. Mu cari minyak ni nak buat orang ni nak buat macam-macam. Ada setengah orang buat siapa mati, ada setengah orang tu buah perjalanan habis keluarga dia bercerah nak tu. Melalui iblis yang dia buat sihir. Tak apa hari ni, tak apa. Duduklah, makanlah. Insya-Allah taala. Hari mu nak meninggal dunia lagi kerana nanti tengoklah. Mu boleh tengok sendiri belum nafasmu. Nak hembuskan liter akhir, gapo nama Tuhan nak tunjuk kamu. Nak tengok matamu belalak ke? Nak tengok dengarmu tu duduk gerok sepuluh sebelah di kubah ke? Boleh tengoklah. Dan apa Tuhan nak tunjuk kepadamu bila mu habis nafas. Boleh tengoklah mu, boleh tengok bila mu berada di alam barzah lagi ke datang. Ani ingat molek. Banyak hari ni nak ayat kata orang khenak orang ni banyak sekali. Banyak. Orang guna ilmu hitam, orang santet. Guna dukung, guna tok bomo rakyat tu. Duk memuja iblis. Banyak sekali di hari ni kita tengoknya. Sebab tu banyak orang Melayu tu masuk ketik banyak sekali. Orang Melayu banyak masuk ketik di hari ni. Duk cari muga tu, muga ni nak buat khenak orang. Nak buat khenak orang ni banyak sekali hari ni nak. Ketik besar-besar, ketik hak bersohor-sohor, ramai sekali orang Melayu masuk tubik. Dia cari apa tu dia cari benda saat ni. Nak kena orang ingat molek. Ni ama tolong tegur dalam ni. Dalam peringatan ni, dalam pengajian kita hari ni nak ingat molek. Kalau mu belum masih sedar lagi, jumpalah insya-Allah
insya-Allah mudah-mudahan mu akan tak habis lagi ke datang. Bahkan mu akan terjun ke dalam neraka lagi ke datang. Bila tuan dia tak benar, bila selerak tabak habis anak keluarga orang, hidup orang kadang-kadang tidur tak jendera, kadang-kadang bawa mati, kadang-kadang sakit sampai mati, berubat tak sia. Insya-Allah boleh tengoklah. Orang yang khianat orang ni boleh tengok sekali. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Tuhan dia ada, pengadilan Tuhan ni duk tunggu kita insya-Allah taala. Ana ingat ibu-ibu, ayah-ayah, ingat molek lah. Yang kita risau sekali, yang kita basut sungguhnya basut ialah orang dah mati dah. Kita khianat dia, orang tu dah mati dah. Kita masa mana kita nak ambil peluang nak minta maaf ke dia? Tak ada dah. Ini kita akan bawa dosa buat selama-lama no ya tu. Tuai hak kita buat tu mati dah. Ini ingat molek no ya tu. Tuhan dah ya. Banyak sekali dah hari ni sihir-sihir ni banyak sekali. Sihir ni banyak sekali no ya tu. Tak kena sikit sihir, tak kena sikit sihir. No ya tu wak kena santet orang. Ingat nah, duk cari dukun tu dukun ni tok bomba tu tok bomba ni nak kena orang macam-macam. Kalau ada kena nafsu orang, katuk nafsu orang, katuk perasaan orang, wak orang sakit kepala, wak orang tu demam, wak tu menyocok dalam tubuh badan. Wak nak tidur tak boleh duk nampak anak kerak, macam-macam dia buat nak jatuh. Tapi buatlah dia hari ni tak apa. Yesus dia mati je. Tapi mati dia membawa bahagia. Tapi mati kita belum tentu lagi nak ayat. Bila kita khianat orang. Khianat ni besar sekali dalam agama. Nah, masa Rasulullah pun berlaku benda ni. Masa sahabat pun berlaku. Masa sampai ke hari ni pun nak ayat kata. Perkara ni masih berterusan nak ayat tu. Tapi ingat molek orang yang buat nyanyi kat orang ni. Nak ayat tu. Tak ada dah. Tak ada nak ayat tu. Balasan yang Tuhan nak azab lagi akan datang. Nanti tengoklah. Akan terjun dalam neraka lah. Akan dibakar dalam neraka. Tengok. Jadi baru api mung ni. Jadi baru api nak ayat tu. Sebab tu ingat molek. Jangan sedap hati. Tuhan ada. Tuhan kira duduk dalam banci Tuhan berlaku. Ingat molek. Tuhan nak buh dalam syurga dia. Orang yang cuci. Tu Tuhan nak buh ni. Macam mana kalau kita tak cuci nak ayat tu. Kalau kita duk khianat orang duk gapo lagi. Tak cuci orang. Semaya lah. Semaya saja gitu ya. Nak ayat kata. Kerana benda besar lagi nak ayat. Tak boleh nak mengatasikan ibadat yang mudah laku di hari ni. Kerana tu benda besar nak ayat. Sakutan besar. Kalau mu kena bayar di akhirat esok, kena bayar banyak. Kamu nak ambil pahala di mana di hari ni nak bayar? Sebab tu kena mikir lah. Kena mikir di hari ni nak ayat molek. Ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian. Tu di antaranya. Maka Tuhan cerita pula dalam ayat ni selepas pada tu. Tuhan kata inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Tuhan kata sesungguhnya ahli-ahli syurga, orang-orang yang masuk syurga ni, penghuni syurga ni, penghuni syurga, ahli syurga, orang yang masuk syurga tu, Tuhan kata al-yawm, pada hari ni, pada hari dia masuk syurga tu lah, fi syughulin fakihun, dia duk bergaduh, duk sibuk. Allah tak adalah bila dia masuk syurga tu hai royak. Orang masuk syurga ni hari dia masuk tu Allahu Akbar. Supaya kucing tu anak dah. Duk bergaduh dengan keserenakan dia, kebahagiaan dia royak. Hanya tu hai royak dah. Orang masuk syurga. Hari ni kita duk pisah, duk ngaji, duk gapo semua, kita nak masuk syurga. Kita duk dengar semua tu. Duk dengar ustaz-ustaz, doktor-doktor, tutup guru, kiai-kiai semua tu, kita nak proseskan diri kita nak jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Tak ada dah kita. Asal pergi duk kecek bau lah. Kecek bau lah. Tepuh dengan api sikit orang ni. Gelepar tak boleh jamuh ya. Ini cerita kita nak ayat lagi ke datang. Tuhan ayat Allah masuk syurga ni, hari dia masuk tu Allahu Akbar. Fi syughulin, di dalam masyghul, di dalam duk bergaduh, dalam sibuk, dalam kesibukan dia. Apa ni? Lah mula-mula masuk syurga. Kita duduk dunia ni,
Duk dengar tutup guru duk cerita je. Duk dengar ustaz-ustaz duk baik duk apa ni duk kuliah je. Tu kata syurga nikmat gini-gini. Bila kita masuk sendiri Tuhan duk royak dalam ayat ni. Allah fi syughulin. Fi syughulin fakihun. Ya dia duk serenok, duk bergaduh, duk bergaduh dengan kebahagiaan dia di akhirat esok. Amo masuk, demo masuk. Nah, ibu-ibu, ayah-ayah masuk semua nak ayat tadi akhirat esok. Bila hari pertama kita masuk syurga ni, Allah duk bergaduh tengok. Kecantikan dan keindahan syurga nak ayat tu. Nikmatnya syurga ni. Allah habis-habis cerita nak ayat tu. Ini keadaan kita lagi akan datang, ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Oh lah malam kita tak bisa tengok syurga. Syurga ni tidak ada bandingnya. Nah, Nabi ayat dah. Mala ainun ra'at. Tak pernah mata tengok. Wala uzunun sami'at, tak pernah telinga dengar. Tu, tak pernah hati telitah. Syurga ni ayat kecantikan dan keindahan dan syurga. Pas tak gitu lagi. Allah kita salah pergi ke apa ni bandar besar je kita. Nah, orang pernah pergi New York, orang pernah pergi di Jepun, orang pernah pergi di Tokyo, mana Allah tengok bangun ni, tengok kedai-kedai, tengok lapu-lapu tepu. Allah mata yak sinar macam rusa masuk kampung dah. Tubuh belago dengan cahaya gerak dah. Belago dengan cahaya api dah. Masuk dalam kedai besar, belago dengan cermin tu. Dia kata tak ada cermin, kong belago dengan cermin. Allahu Akbar. Comelnya bangun ni, apatah lagi syurga lagi ke datang. Ni ayat syurga, ni ayat Allahu Akbar. Tunggulah. Sebab tu hari ni kita kena proses diri. Demo. Dimakialah, kita kena proses diri. Kita sama-sama bertaubat kepada Allah Ta'ala. Carilah lebutir dan lubang taubat kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala terima ke taubat kita. Sediakan bekalan amalan kita banyak sekali. Bila di waktu kita timbang lagi kata, supaya kita yakin bahawasanya timbangnya kita ni berat sebelah pahala. Itu kita nak sekali. Kalau tak cedek hari ni, satu cedek lah. Syurga Tuhan ni bukan macam pulut durian. Bukan bubur kacang. Syurga Tuhan ni. Sulit kita nak dapat, payah kita nak dapat nak ayat tu. Sebab tu kita kena jaga sekali ibu-ibu, ayah-ayah syurga Allah Ta'ala. Ni Tuhan duk royak syurga keadaan tu. Kemudian Tuhan royak pula selepas pada tu. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Ini kita reti belaka dalam surah Yasin ni. Karena surah Yasin kita selalu baca. Baik di malam Jumaat, baik di hari Jumaat, baik tempat-tempat yang munasabah baca surah Yasin. Sebenarnya surah Yasin ni bukan tentu malam Jumaat. Dalam hadis Nabi suruh baca setiap malam Jumaat, surah Yasin ni. Boleh bacalah tiap-tiap malam. Karena hadis Nabi yang kata bila pagi esok Tuhan ampunkan dosa kita. Tu. Bawa pagi Tuhan ampun, ghufira lahu. Diampunkan bagi orang yang baca Yasin tu. Bila tu esok. Kita baca malam ni, pagi esok, subuh esok, Tuhan ampun dosa kita. Bukan kata tentu kata malam Jumaat tak. Baca tiap-tiap malam je boleh. Belum nak tidur tu baca Yasin, belum nak tidur baca malam je. Tu hadis Nabi duk royak. Tapi orang kita ni dia ambil malam Jumaat tu pasal malam Jumaat ni malam lebih. Malam Jumaat ni penghulu malam, nak ayat kata. Kita pergi baca Yasin pula. Tak salah gapo. Tapi kita moleknya baca tiap malam. Baca tiap malam Yasin, baca tiap malam ibu-ibu, ayah-ayah. Ayat tu tak ada gapo. Kerana Yasin ni Al-Quran. Yasin ni panggil hati Al-Quran. Hati Al-Quran. Bacalah. Ini Tuhan ada ayat ni. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Tuhan ada ayat. Hum wa azwajuhum. Mereka itu dan isteri-isteri mereka itu. Yakni puak-puak yang masuk syurga dan bining-bining dia. Bining dia. Ingat pokcik dengan mokcik ni. Pokcik masuk syurga dah. Dan bini-bini pokcik tu. Ya berderu masuk syurga. Fi zilalin. Di bawah naungi bayar. Di bawah terdedah. Tak ada duduk tengah panas tak. Alal araiki muttaqiun. Iaitu duduk menyenggang di atas kati-kati.
Allah, nampak tak rupa tu? Kita dah duduk dalam syurga esok, duduk nyangai di atas katil, di bawah bayar-bayar. Kemungkinan ni, bayar tu, bayar pokok kayu dalam syurga, kebun-kebun syurga. Ini nak ayat tu sifat tu ada ayat dalam surah Yasin. Kita dan bini kita. Amor dengan bini amor. Amor dengan mama amor. Duduk di atas katil, duduk menyangai. Duduk menyangai. Lalu ni kita menyangai tak gerai, walaupun serta. Nah, kita buat gerai walaupun serta. Duduk menyangai orang lalu. Mana tu? Kita learning ayat tu duduk menyangai. Tak gerai. Ni dok tak katil. Tak katil. Katil yang dibuat dengan mah-mah dan juga perok-perok. Lilak. Tak ada dah nak ayat permata mah perak tu perbuatan dalam syurga esok nak ayat tu. Ning tu ada royak ahli syurga dan bini-bini dia. Dan bini-bini dia nak ayat tu. Hani nak ayat ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Ning tu ada syurga kita ni. Pak tak say lagi lagu ni nak duk lain neraka. Ngajar mudu buat jahat turut hawa nafsu mu tu. Zoling orang tu, zoling orang ni. Jumpa lah mu nak buat. Tak ada payah, Tuhan tak ada payah. Siapa dia waktu, siapa dia lawan Tuhan, alah lah. Tak ada siapa dia benih lawan Tuhan, nak ayat tu. Nak ayat tu. Tengok. Tengok. Siapa dia? Fir'aun, Namrud, nak ayat kata Haman, Qarun, hak besar-besar kita tak tahu nak ayat tu, hak kedai-kedai atas dunia, tak nak kecek. Demo tu tak boleh lawan lagi nak ayat. Pak kita tak nak kecek dah. Sebab itulah azab tu ingat molek lah. Nabi duk royak sahabat tanya, ya Rasulullah, setara mana kau azab hak paling rendah sekali dalam neraka esok? Atau hamba pernah jumpa hadis Nabi duk cerita. Setara mana hak rendah sekali, hak peringkat rendah sekali azab dalam neraka? Nabi kata hak rendah sekali nak ayat atau azab dalam nerakanya. Orang tu dia duduk diri atas bara api. Di bawah tapak kaki dia ada bara api. Dia duduk diri. Duduk diri, tak ada kena duduk bakar dalam neraka tu tak. Duduk diri atas bara api. Kaki lek ni ada bara api, lek ni ada bara, duduk cat atas bara api. Otak ni duduk gelegak glok, panas nak ayat tu. Panas. Nabi kata hak tu hak rendah sekali. Hak tu hak kelas sun. Hak tu hak kelas rendah sekali. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat dalam neraka. Apatah lagi duk bakar. Tak kepala kita pun nyala, di telinga pun nyala, di muka pun nyala, di tangan pun nyala. Semua tubuh kita ni macam toko kayu api dah. Macam putung kayu api. Macam kita tengok kayu api hari ni hak makan di api tu, seputung tu merah menyala. Kita pun macam tu dah. Diri kita ni putung api neraka dah. Nyala habis ambil di kaki sampai ke atas. Tapi tak mati. Kita duk ngok-ngak, duk bergaduh, adulah. Tapi tak mati dah. Duk rasa sakit lah. Kalau tu kata fazuqul azab. Rasalah azab. Rasalah pedih azab. Pas tengok kita. Cuba kita bayarkan kalau kita kena bajak, kena parah, kena keleweh. Kena benda tajam lah. Tapi tak mati, kita rasa setara mana kesakitan kita. Kesakitan kita ketika tu setara mana? Allah, orang cerita. Orang tanya kita setara mana? Tu tak ada orang nak royak. Aku berapa tak tahu. Sakit tak sakit. Apatah lagi dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sakit ibu-ibu, ayah-ayah, pocik-pocik. Saya mula sakit azab Allah Taala. Jangan sama sekali. Sayalah diri kita di hari ini masih peluang lagi untuk kita belajar, untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita bertaubat kepada Allah Taala, kembali kepada jalan ke hari ini ayat. Tak ada dah kita hari ini. Tak ada dah, saudara ayat lah. Hak kaya habis kaya, hak sesak tak kena berkecek dah. Hak hanlah kau tak ada. Dah butir mati sebutin kan nak kecek lah, saudara ayat lah. Rumah habis 40 juta bilion sekalipun membuat. Tapi tak ada arti kalau tidak ada agama dalam dirimu. Mana ya? Mu kena best cara mana, mu bedil orang, mu bunuh orang. Seminit mu bunuh 2 juta sekalipun. Tapi mu tak ada berarti bila mu kembali kepada Allah Ta'ala. Mu akan menerima balasan semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balasan Allah Ta'ala sedang menunggu kamu. Sebab tu hari ni jangan. Jangan sengaja kita nak lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada dah hamba royak, tak ada dah.
Biarlah kita mati dengan keadaan Allah Ta'ala redha. Matilah dengan Allah Ta'ala Tuhan redha. Mati dengan keadaan Tuhan saya, Tuhan gapo ikutlah. Mati tak tika, mati tak batam kita. Mati dengan adik-beradik duk keliling kita. Mati dengan anak-anak kita duk likung, kita baca Quran. Mati dengan isteri kita duk tepi kita, no ya, tak ada dah. Matilah dengan keadaan kita ni diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah jasa sebanyak-banyak di hari ni. Orang kaya buat jasa. Orang kaya jangan cemuh dengan khairat-khairat jariah. Tolonglah semua. Ingat kata pitih hak mung Tuhan bui tak luak-luak pun. Mung duk berasa yang luak saya dak builah. Builah. Kerana bui mung saat ni itulah nak jaga mung di akhirat esok. Bui mung itulah nak timbang di akhirat esok. Mung bui banyak mana, banyak itulah mu akan timbang di akhirat esok. Sebab itulah jangan tak ada dah. Kita kena rasa kata esok dah aku nak mati, lusa nak mati dah, tak ada dah pun. Pasal dekat. Itulah bagus sekali kita fikir di hari ni untuk nak tingkatkan amalan ibadat kita di hari ni, tak ada dah. Itu Tuhan dah royak. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Ahli syurga Tuhan lagi kata sekali dengan bining-bining dia. Apa tu? Duduk nyengang di atas katil di bawah naungi bayar. Redup ayat tu. Sedap ke tak? Sedap lah. Bukan tengah panas. Bukan duk nyanyi tengah panas. Tak, duk tengah terredup. Ni keadaan kita. Tak ada dah. Sempurna sekali dah lah. Dah masuk surga kok. Dah lah kita ni muda belakang. Orang Cina pun muda, orang Jatah pun muda. Gigi penuh mulut. Hidung macung. Mata comel. Muka comel. Tubuh tinggi molek. Gagah. Tak ada sakit. Tak ada kecing manis, tak ada darah tinggi, tak ada jantung, tak ada makring, tak ada kanser, tak ada penyakit, tak ada. Wah pinggan pun tak ada, butir gatal pun tak ada. Lengah betih ke lengah, tak ada. Duk gitulah. Khalidina fiha abada. Kekal buat selama-lama. Duk situlah. Esok, lusa, tulak, tuling, tulung. Semua duk. Tidak ada akhir bagi kita. Sentiasa kita berada dalam syurga. Ramai pakat duduk. Allahu Akbar. Kita boleh sama-sama kita boleh berjarahi di antara satu sama lain. Hamba boleh pergi rumah demo boleh pergi rumah hamba. Boleh pergi mari nak ziarah. Kita nak tengok siapa dia. Para nabi kita duk dengar dia. Hari ni kita nak jumpa lah dengan Nabi Muhammad. Nak jumpa lah dengan Khadijah, nak jumpa lah dengan Siti Aisyah, nak jumpa lah dengan Hafsah, nak jumpa lah dengan semua isteri-isteri Rasulullah, nak jumpa dengan Nabi Ibrahim, nak jumpa dengan Nabi tu Nabi, semua kita nak jumpa belakang. Ingin nak jumpa ini, insya-Allah minta kita masuk surga ya. Kita boleh jumpa habis. Nak tengok tu ada, nak tengok Siti Hawa, nak tengoklah segala-gala yang mana kita tahu di hari ni, kita mengaji hari ni. Kita nak jumpa belakang. Nak jumpa belakang. Begitu juga hak masuk neraka, kita nak jumpa juga. Nak kita tengok lagu mana kak? Pasal nak tengok kita ni, mana kak punya kata Fir'aun. Ada apa ikut kak Fir'aun ni? Mana kak korung-korung punya kata bakhir tak usah keluar zakat ni? Dia telah di bumi mata ni. Kita nak tengok belakang. Musuh-musuh Islam, kita nak tengok belakang ayat tu. Kita boleh tengok dah hari ni. Kita boleh tengok lah bila kita berada di dalam syurga lagi akan datang. Itu harapan kita nak ayat kata. Lagi pula Tuhan kata pula, salamun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Ni Tuhan kata lagi di ayat tu. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Boleh bagi orang masuk syurga, Tuhan kata, di dalam syurga esok dia boleh milik apa nama? Fakihatun, buah-buah kayu. Ni Tuhan royak siap-siap dah. Tuhan nak beri buah kayu kita. Wi kebun sebenarnya. Tuhan wi kebun, Tuhan kata. Jannatin. Syurga ni mana kebun-kebun semua. Apabila kebun dah, pokok kayu dah, iaitu dia ada buah dia. Jadi kita ni dalam syurga esoknya, Tuhan beri buah-buah kayu. Fakihatun mana buah-buahan. Buah-buahan. Banyak mana tu wallahu a'lam dah. Banyak mana wallahu a'lam no ayat tu. Tu. Buah kayu dalam syurga esok. Lagi pula walahum ma yadda'un. Dia nak gapo boleh dia panggil, dia sebut mari.
Walahum, dan boleh bagi mereka itu juga ma yad'un, barang yang dia panggil, barang yang dia seru, barang dia sebut. Jadi kita nak selain daripada tu boleh juga. Walau bukan wah kayu pun gapo nama kita nak gapo nama, kita boleh panggil, kita boleh minta nak ayat tu. Ning nak ayat terkeramat kita yang Tuhan sedia untuk nak bui kita lagi ke datang. Tak ada kena naik dah. Kena makan deria, tak ada cawak kotel naik dari syurga dah. Tak ada kena ketik di kerengga dah kita. Nak makan wah apa ni? Wah cepedak. Buah cepedak tak ada biji, tak ada putih. Tak ada kena itu dah. Hani nak ayat tu Tuhan bui keramat dari syurga esok. Hani kita akan rasa sendirilah. Hari ni kita belajar, amba duk cerita di dalam Al-Quran. Hakikat sebenar kita akan rasa lagi akan datang. Hari ni seolah kita obrong belum nak pergi. Belum nak kita nak pergi ke sana, saat ni kita pakai obrong. Satu hari kita tengok dungan. Kita pergi dungan, kita tengok siapa tepat ni. Wih, macam ni. Dia boleh tahu habis lah. Berapa kali tak tahulah. Ni keadaan bila kita masuk syurga lah kata. Padahal orang masuk syurga dia hidup bergaduh fi syughulin. Dalam kesibukan dia. Dalam kesibukan. Tu nak ayat atau orang masuk syurga. Bila kita masuk siap belakang dah, Tuhan ucap kita, salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Tuhan kata sejahtera. Tuhan kata selamat. Tuhan kata tu qaulan mir rabbir rahim, perkataan Tuhan yang amat kasih sayang kepada hamba-hamba dia. Tuhan kata gitu tu. Qaulan mir rabbir rahim, perkataan ini daripada Allah. Allah lah ucap kitanya bila kita berada dalam syurga lagi ke datang. Sejahtera, selamat. Tak selamat, apa lagi dah. Ini Tuhan kasih kita. Padahal kita taat ke dia. Sebab tu di hari ni kita ingat molek. Kita kena kasih kepada Allah. Kena sayang kepada Allah. Kita kena berasa rindu kepada Allah. Lalu itulah Allah Ta'ala akan bubuh kita ke dalam syurga dia lagi ke datang. Inilah ibu-ibu, ayah-ayah. Hari ni sikap yang kita hidup di hari ni lah kita. Yang perlu kita kejar, yang perlu kita utamakan dalam hidup kita. Carilah apa saja yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang Allah Taala redha kepada kita. Hidup kita dunia menuju ke akhirat lagi ke datang. Ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian, inilah kata-kata Allah Taala dalam Al-Quran dalam surah Yasin. Tu 5 ayat daripada ayat yang ke-54 sampai ke-58. Itulah lebih kurang. Baiklah, kita mari tengok